Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Saiful, dia tak ada sebab time frame hanyalah pemisah, dia sebagai apa orang kata set. Okey, ini set time untuk daily, ini dia groupkan untuk monthly, weekly, just masa gitu je. Cuba tengok dekat daripada M1 sampai ke monthly, price sama tak? Ke Euro USD dekat time frame 1 minute dia lain daripada time frame monthly. Sama tak harga dia? Sama kan? 1 point berapa tu? 1.159 tu kan. Sama je. So dia hanya adalah set untuk kita melihat price action di situ. Okay, Saiful, kalau kita nak lihat kekuatan berdasarkan technical, saya prefer inilah website yang saya recommendkan. Pair apa nak sell bang? Wah, senang terus pair apa nak sell terus? Okay, sell pair yang apa dia kata yang kita rasa lemah. Macam okay, kalau daripada sini yang saya nampak USD tak menjadi pilihan untuk saya sell. So yang menjadi pilihan adalah apa? GBP dan CHF. Okay, Jebon. Jebon Jenab, saya lebih gembira dan bersukaria kalau nak menjual GBP dan CHF. GBP memang kita dah nampak dia punya bukan GCHF. GBP dan GBP dan CHF. Dua currency berbeza. Okay, kita sell dua-dua ni. Okay, CHF Oh, nak cerita CHF sebab dia dah memberitahu kalau currency dia kuat, dia akan melonggarkan lagi dia punya polisi dia gila-gila. Itu pertama. Okay, GBP pula dia punya kerisauan tentang Brexit. Kemungkinan ke no deal. 60% ke 40% ke no deal. Tak ada apa-apa apa orang kata, tak ada apa-apa perjanjian ataupun perjanjian lah. Dia berpisah terus. Macam itu macam kalau Zuli bagi contoh cerai, ni maksudnya cerai betul lah. Tak ada apa-apa syarat ke apa benda. Dia cerai pisah habis antara GBP dan Euro. Okay, dan dia punya BOE ataupun Bank of England pun memberi hint dia tak akan menaikkan agresif lagi dia punya interest rate. Kira talak 3. Kira talak 3 tak ada syarat. Faham tak? Itulah yang GBP sekarang menjadi kelemahan dia. Dan dia punya si Kani pun cakap GBP ni tak akan naikkan dia punya rate lagi. Dia tak akan naikkan secara agresif. Macam sekarang dia dah naikkan 2 kali secara tu kan, berturut-turut menaikkan. So sekarang untuk nextnya dia akan lebih lihat kepada ekonomi dia dan akan beransur-ansur. Okey. Okey Tiada tuntutan harta lah. Macam itu lah. Kira dia perjanjian dagang ke semua dah tak ada. Okey, Jebon. Okey, Cik Melo. Okey. Jom kita lihat kita punya Forex Factory pula pada hari ni. Pada 12.30 tadi. Soalan atas Finviz. Okey. Garang. Finviz boleh pakai setiap masa ke? Kita boleh pakai dia setiap masa. Free, percuma. Pakailah, lihatlah. Sebelum kita nak masuk market, okey, kalau saya punya proses, saya lihat dulu siapa yang kuat, siapa yang lemah. Itu yang jadi pilihan saya. Dan saya jangkakan pada waktu US nanti, kemungkinan besar akan ada berlaku pertukaran. Okey, kalau tak berlaku pertukaran, USD still lemah, dia akan lemah. Okey, kita lihat kepada waktu US nanti. Kalau nak masuk pada waktu ni, sebab semua sekali kalau berdasarkan teknikal, kecuali CAT sahaja yang apa orang kata, teknikal dia pun masih kukuh. Kalau untuk yang lain, AUD, Euro, New Zealand, dia punya teknikal masih dalam keadaan bearish. Okey, tak, saya tengok dia punya apa orang kata daripada session tu, daripada London session, dia boleh tak dia punya kekuatan ataupun kelemahan USD tu dia bawa sampai waktu dia juga. Okey, kalau selalunya dia punya kekuatan hanya pada waktu session tu je. Contohnya kalau dia kuat dia lemah pada hari ini, maksudnya satu hari dia lemah. Okey, 3 session. Kalau kita contohnya nak ada cakap nak guna harapan lah, teknik harapan adalah waktu harapan ni adalah waktu open session tu. Kalau dia nak bertukar arah ke nak apa ke waktu tu.
Selalunya lah. Kalau contohnya waktu open session pun tak mampu membantu juga, dia akan straight melemah. Sehinggalah pukul 11 nanti waktu London close. 11.30, pukul 11 nak ke arah pukul 10.30 ke 11 tu, barulah kita nampak ada profit taking activity berlaku waktu tu. Ini harapan lah, teknik harapan. Okey, kalau kita cakap kita nak berharap sikit, contoh kita dah terpesong arah, kat waktu-waktu tu lah kita nak kena monitor. Okey, pastikan letak berapa lama kita pun nak hold position. Mesti kita letak dalam kita punya sistem, dalam kita punya proses trading tu. Okey, Jebon. Ni tadi mana tadi? Ni. Ini tak ada data-data tier 1 punya data yang akan rilis pada hari ni. Okey, kita lihat esok. Esok ni Mamat ni akan berucap RBA punya siapa nama dia ni? Governor Low ni. Okey. Okey, cantik. Okey, hari Khamis, saya punya bias masih tak memihak kepada New Zealand lagi masih macam tak senang, tak kau team lagi dengan New Zealand ni. Okey, sebab daripada segi teknikal pun dia masih dalam keadaan bearish dan dia punya keadaan politik dekat sana pun macam Malaysia lah. Malaysia kan pertukaran kerajaan daripada BN tukar ke Pakatan, dia sama dia dengan New Zealand dekat sana. Okey, dia orang belum settle down lagi. Okey, itu yang menjadi kekacauan di sana. Dan saya tak favor untuk membeli dia. Teacher sokong kerajaan mana? Saya sokong bebas. Okey, jom dah masuk kita punya slide. Nampak jawapan selamat kan? Okey, hari ini kita belajar tentang, bukan belajar lah, kita sharing-sharing apa pendekatan penganalisis fundamental. Macam mana kita nak ambil. Okey, dia bahasa mudah. Bila kita sebut fundamental, okey, rakan-rakan yang trader lama, tak pun trader baru, yang baru kenal forex menggunakan teknik-teknik, diorang mesti akan terjebak dengan forex berdasarkan teknik lah. Kan? Saya pun dulu terjebak dengan teknik. So macam-macam teknik juga study. Okay, so bila sebut dia fundamental macam seram sejuk je. Besar kecil je tengok fundamental ni. Nak terima ke tak nak terima? Kan orang cakap kalau tak terima macam tak complete pula nak buat analisis. Okay, senang cerita, kita ambil pendekatan yang paling simple. Apa yang kita faham tentang fundamental, itu saja. Kita ambil apa yang kita faham, kita hadam. Tu je. Tak perlu kita nak go mendalam apa benda semua sekali. Cara yang paling senang, kita ada seorang cikgu ataupun mentor lah yang saya kata terbaik, si Fuzuli, untuk memberi pendedahan tentang market, tentang sentiment analisis, tentang fundamental analysis. Kita boleh follow dia, follow rapat. Okay, Zuli. Dia banyak knowledge dia, memang rasanya memang awesome gila lah. Sebab soal dia cerita apa-apa. Tanyalah makan kat mana pun dia boleh jawab. Okey, dia cerita pasal market sama sekali kita gembira lah akan dapat jawapan. Dia akan tukarkan kepada bahasa yang lebih mudah. Okey, dia bahasa yang lebih mudah. Okey Saiful, terima kasih. Sebab saya lebih kepada penekanan sistem. Sebab dia pun transferkan sistem tu kepada saya supaya fokus kepada membina sistem. Dia kata bawalah rakan-rakan dalam yang belajar webinar ataupun kelas membina sistem trading. Sebab itu adalah punca untuk kita sukses, untuk kita berkonsisten dalam apa ni kata financial market ni. Okey. Jom. Mana dia punya slide? Okey, sekejap. Okey, sebelum tu kita baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian ataupun keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat
kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey. Okey, ni peramalan ekonomi. Apa cerita fundamental ni? Okey, bahasa mudah yang kita kena take note adalah kajian tentang prestasi kewangan dan ekonomi sesebuah negara untuk menentukan nilai wajar pasaran dan hala tuju mata wang pada masa hadapan. Okey, kita ambil yang itu je. Jangan ambil yang dalam-dalam lagi, kita ambil yang tu. Analisis fundamental adalah kita nak tahu apa keadaan ekonomi sekarang untuk negara A. Contoh negara USD, apa keadaan ekonomi dia sekarang. Okey, bila kita dah tahu keadaan ekonomi dia sekarang, mengukuh, menguat. Okey, nama pun fundamental, benda asas. So pergerakan dia mesti akan ke atas. Itu dia. Kalau dia menurun sedikit, kita nampak retrace, selagi tak ubah dia punya fundamental, tak tukar dia punya asas dia, selagi itulah dia masih tightening ataupun masih mengukuh. Okey, faham eh? Itu je. Kita nak tahu ekonomi ataupun prestasi dia di mana, di level mana. Itu yang kita buat analisis fundamental. Okey, satu cara yang popular untuk mengukur kesihatan ekonomi sesebuah negara adalah dengan melihat indikator ekonomi dan keluaran data. News-news itulah yang kita nak lihat. Okey, dia tengah dalam keadaan bagus, dia beat forecast ke tak beat forecast, dalam range polisi ke tak, dah di luar range. Okey, di upper range ataupun di lower range. Kan ada kan, kalau kita lihat monetary policy, dia ada upper range dengan lower range. Ada median, itu dia. Dia di paras mana. Itulah penentu dia. Okey, data tak menipu. Ingat tu Ah, kan kalau yang ni si siapa ni Terence pun cakap macam mana kita nak tengok ni breakout acah-acah tipu-tipu ke dia breakout betul-betul. Okey. Kalau dekat chart pun boleh menipu kejap. Kalau data dia tak menipu. Tu yang pasti. Okey, yang paling cantik. Yang paling cantik adalah kita pairkan dia. Yang kuat kita padankan yang tengah lemah. Apa negara yang tengah lemah dia punya fundamental, apa negara yang tengah kuat dia punya fundamental. Kita gabungkan. Yang lemah gabungkan yang kuat. Dia akan jadi satu arah. Okey. Contoh. Contoh macam lemah sekarang GBP. Okey. USD sekarang tengah kuat. So kita nak tengok di chart, kita akan nampak apa? Trend dia menurun. Itu yang pasti kita nampak itu. Jelas akan ditunjukkan di chart dalam visualize. Kita boleh nampak, dalam visual, okey dia nampak tengah menurun. So kita tahulah USD tengah kuat dan GBP tengah lemah. Itu je. Kita padankan. Yang kuat padannya dengan lemah. Itu lagi cantik. Okey. Ni makroekonomi. Ada 5 benda asas yang kita nak lihat. Okey, dan ini pun 5 benda ni pun selalu ditulis dalam statement monetary policy setiap bank pusat. Okey. Kadar faedah, okey, berapa kadar faedah sekarang, berapa inflasi dia. Inflasi diukur daripada segi mana? Guna CPI ataupun PPI. Inflation punya data lah. GDP apa? Gross Domestic Product, dia punya keluaran dalam negara kasar, kadar pengangguran, employment ataupun unemployment claim, imbangan perdagangan, trade balance, okey, import export. Tengah defisit ke tak? Export lebih banyak ke import lebih banyak? Sekarang US, import ke export lebih banyak? Siapa boleh jawab? Kenapa boleh jadi perang dagang? Sebab Trump tak puas hati. Sebab dia punya import dia lebih banyak berbanding export dia. Itu dia kena cukai sana, dia pause sini, letak rule sana, NAFTA dinego balik. Okay, itu dia. Sebabnya daripada segi itulah dasar protectionist daripada Trump. Trade balance, import, export. Atau export tolak import. Export tolak import. Okay, export tolak import. Okay, Jebon. Export tolak import. So nanti kalau kita tengok trade balance punya data tu, kalau negatif bermaksud import lah lagi banyak.
Okey. Kalau positif, export dia lagi banyak. Okey, kadar faedah yang pertama. Okey. Apa bahasa yang paling mudah kalau kita nak faham kadar faedah ni? Saya menggunakan pendekatan apa? Saya menggunakan pendekatan supply dan demand. Okey. Contoh macam mana yang paling saya selalu gunakan? Bunga. Oh, tu bahasa lain faedah bunga. Okey. Yang bahasa yang mudah ni macam gini. Saya punya prinsip saya guna pemahaman macam ini. Contoh, kita nak buat pada tahun 2000. Contoh interest rate kita kosong. So kita lebih senang nak membuat pinjaman dan senang nak buat pinjaman di bank. So duit di pasaran lebih banyak, betul tak? Sebab duit senang kita nak dapat, lebih senang untuk kita membuat pinjaman. Duit di pasaran banyak. Apabila supply banyak, apa terjadi pada harga? Harga pula akan turun. Okey? Tu kalau kosong. Okey, sekarang interest rate pada tahun 2018 dah naik jadi 3. Nak pinjam kena pau sampai 3%. Okey? So orang dah makin kurang nak meminjam. Sebabnya kena pau lagi banyak. So bila semakin tinggi interest rate, kenapa jadi kita nampak currency semakin tinggi? Sebab supply duit di pasaran semakin kurang. Bila supply kurang, harga akan naik. Itulah kita nampak. Okey? Kenapa currency yang dikatakan nak naikkan rate lebih mengukuh, lebih kuat. Okey, dia ke arah tu tau. Dia bukannya waktu interest rate tu baru nak kukuh. Kena faham. Dia ke arah interest rate punya announcement tu. Dia kukuh. Okey, contoh. Contoh Uh, sekejap mana nak sedap contoh. Tunjuk. Okey, kita tahu USD naikkan interest rate bulan berapa? 6 kan? Hari tu kan? Bulan 6. Dan next bulan 9. Okey kita tengok. Ke arah bulan 6. Daripada bulan berapa? Bulan 4 ke arah bulan 6. Kita nampak kekuatan USD. Okey, sehingga ke bulan 6. Lepas bulan 6 dia akan lega sikit. Okey, dia akan lega sikit. Dan sekarang ke arah bulan 9 pula. Okey. Kita tu yang kita cakap kan, USD saya tak prefer untuk sell dia. Sebab dia dalam keadaan mengukuh. Ke arah sehingga ke bulan 9 nanti. Okey, lepas bulan 9 tu, barulah penentu. Adakah dia nak naikkan lagi interest rate pada bulan 12? Kalau ke bulan 12 dia lagi nak naikkan, kita nampak ke pengukuhan dia lagi. Dia lebih ke arah event tu. Itu orang kata trade into the event. Faham Itu interest rate. Kalau kita nak trade news, saya lebih prefer untuk trade ke arah event tu. Itu lagi cantik. Okey, faham Okey. Sebelum tu kita iklan, ada orang tanya, apa benda yang macam zigzag ni? Okey, yang zigzag ni adalah Avrami Swing Advance. Okey, saya nak tanya, ada deposit dalam lingkungan sebulan ni dalam $500 dengan SM. Ada siapa-siapa? Oh, tak ada deposit. Oh, bagus, semua withdraw. Wah, okey. Saiful. Depo tak ada. Oh, Aziz kerja withdraw je. Okey, siapa-siapa yang ada deposit dalam tempoh sebulan ni, boleh minta Avrami Swing Advance ni dengan SM. Call account manager, cakap saya nak account. Saya nak indikator ni. Nanti dia orang akan bagi. Okey, dalam banyak-banyak indikator yang Avramis gunakan, yang Avramis buat, saya hanya prefer yang ini, Avrami Swing Advance ni. Ini adalah indikator yang terbaik bagi saya sebab Avrami Swing Advance, yang tu, ni. Avrami Swing Advance. Yang ni tulis Avrami Swing Advance. Call account manager, minta dia. Sebab apa? Sebab sepanjang kita punya webinar ni akan mengajarkan tentang benda Allah ni. Bukan mengajarkan benda Allah ni. Sebab ini adalah market structure yang kita nak lihat trend tu. Okey, hari tu ada orang call.
Hari tu ada call SM minta Avramis. Diorang jawab hanya untuk orang yang hadir seminar di KL sahaja. Lah, macam gitu pula. Tak ada. Tak cakap je nak request. Nak request apa ni orang kata Avramis indicator ni. Sebab saya cakap dah follow webinar dan nak indicator ni. Okey, Dungat. Macam mana dia orang boleh letak rule baru pula? Pandai dia orang. Sebelum ni tak ada rule baru yang saya dipahamkan daripada Tradepedia pun memberi arahan untuk ada buat deposit saja. Okey, buat deposit saja sebanyak 500 USD. So kita akan dapat indikator ni. Indikator ni akan menunjukkan high low. Kita punya kelemahan adalah kita tak tahu yang mana paling atas, yang mana paling bawah. Kita tak tahu yang ni. Dekat mana T3, dekat mana B3, T2. Okey? Siapa-siapa yang dah gunakan macam Haziq, serius banyak membantu. Dalam kita kenal pasti trend sekarang. Saya gunakan untuk kenal pasti trend sebab dia boleh gunakan untuk entry juga. Saya lebih gunakan untuk mengenal pasti trend. Itu saya guna. Okey, Dungat. Saya gunakan di time frame daily untuk kenal pasti trend. Okey. Saya punya primary time frame adalah di daily time frame. Okey, faham Okey, faham tak? Price kita nak trade into event. Ke arah event tu kita nampak kekuatan macam ni. GBP USD kita nampak daripada bulan 4 sehingga ke bulan 6. Ke arah event tu dia mengukuh. So, kalau kita nak trade news yang lebih cantik adalah kalau untuk interest rate ni kita trade ke arah news tu. Ini ke arah bulan 9 ni. Sebab kita tahu yang Fed akan menaikkan dia punya rate. Okey, faham Okey. Ni jika kadar faedah dinaikkan, ia menyebabkan pinjaman menjadi mahal dan simpanan menjadi pilihan. Ini menyebabkan jumlah wang ada dalam pasaran berkurang. Oleh itu harga akan naik. Okey, supply kurang. So harga akan naik. Okey, sebaliknya jika kadar faedah diturunkan, pinjaman dari bank menjadi lebih murah dan kurang simpanan dilakukan. Ini menyebabkan bekalan wang dalam kitaran, wang dalam pasaran bertambah. So bila duit bertambah, supply bertambah, apa terjadi kepada harga? Harga pula akan menurun. Okey faham di situ? Okey, cantik. Okey, pedagang menggunakan pengumuman dan indikator ekonomi untuk memahami tujuan bank pusat mengubahkan kadar faedah. Pasaran mungkin bergerak lebih awal. Okey, faham Pasaran mungkin bergerak lebih awal dari perubahan kadar yang dijangkakan dan juga bertindak balas sewaktu pengumuman sebenar dilakukan. Waktu announcement hanya reaction saja. Apa yang akan berlaku next. Itu dia faham? Itulah yang akan yang dijangkakan yang akan berlaku next. Kalau dijangkakan menguat, so kita nampak kekuatan kepada currency tersebut. Kalau dijangkakan makin melemah, kita akan nampak reaction pada waktu news tu dia dovish ataupun melemah. Okay So inflasi. Inflasi ni ada dua tau. Dua kategori. Kita lihat daripada mana? Daripada sudut apa? Kalau sebagai rakyat, okey, kalau sebagai rakyat memang kita tak sukalah inflasi sebab harga barang garanti meningkat. Inflasi semakin naik bermaksud harga barang pun akan naik juga. So kita sebagai rakyat confirm lah tak suka inflasi yang tinggi sebab membebankan. Okay, that's why Bank Pusat akan mengawal kadar inflasi. Okay, dan kalau kita lihat daripada sudut kerajaan pula, okay bagus. Inflasi meningkat, menaik bermaksud negara tu ada aktiviti, membangun, sihat. Okay, bermaksud macam mana? Kalau kita beli rumah pada tahun 2000, pada tahun 2000 harga 100,000. Okey, pada tahun sekarang berapa harga rumah tu? Kalau harga dia tak naik, logik tak kita nak buat investment? Logik tak kita nak berinvest dalam properties? Okey, itu dah disebabkan inflation, itu pun menaik juga. Harga rumah pun meningkat juga. Okey? Faham biasanya digunakan CPI ataupun PPI. Itu kadar inflasi punya permainan. Okey. Untuk negara-negara maju, kebiasaannya dia punya okey. Untuk negara-negara maju,
biasanya tahap inflasi sekitar 2% hingga 3%. Macam Malaysia berapa persen? Range dia. 3 ke 4%. Itu untuk Malaysia. Okey, itu dia punya sasaran lah. Kalau lebih, dia buat apa? Dia tighten. Dia ketatkan dia punya polisi lagi. Okey, dia suruh orang kurang berbelanja. Faham? Kalau ekonomi terlalu mencanak-canak naik. Okey, kalau ekonomi lembab, slow, inflation rendah, apa dia buat? Itulah kita nampak macam Euro, macam Jepun, dia adakan dia tambah, dia galakkan, rancakkan ekonomi dia dengan mengajak orang lebih spending. Dengan buat macam-macam program QE lah, apalah semua sekali untuk merancakkan ekonomi dia. Okey, faham? Itu keadaan inflasi. Next adalah GDP. GDP senang saja kita nak lihat. Kenaikan GDP menunjukkan ekonomi dia dalam keadaan yang bagus. Dan kalau GDP itu menurun, ekonomi ada problem. Okey, kemerosotan ekonomi. Itu saja untuk GDP, Gross Domestic Product. Kalau kat Malaysia, keluaran apa? KDNKK. Ada 2K belakang. KDNKK ke KDNK? KDNK kot. Keluaran dalam negara kasar. Okey, KDNKK tu apa? Ah, JKK bukan. Okey, keluaran dalam negara kasar. Oh tu KPN, apa KPNKK? Oh tu Kementerian Dalam Negeri KPNDKK, KPDNKK. Tu apa benda tu? Kementerian P apa? Aduh, KDNK. Yang luar tahu, yang kita punya pula terbela-bela pula. GDP tu betul lah. Keluaran dalam negara kasar. Tu tahu KDNK. Yang satu lagi apa, ada double K belakang tu. Apa benda dah. Okey dah biarkan. Alright, keluaran per kapita. Oh, okey. Itu bahasa Melayu dia. Okey jom, itu GDP. Okey, next. Sekarang adalah kadar pengangguran. Kenapa kadar pengangguran menjadi satu main point? Jadi pemerhatian kepada negara-negara. Semua bank pusat melihat kadar pengangguran. Sebab apa? Contoh kalau di US sekarang, dia punya employment dia semakin bagus. Sejak Trump ambil alih, dia buat rekod dunia sekarang. Dia buat rekod yang terendah. Orang menganggur semakin macam tak ada dia. Okey? Tapi tak tahu kenapa di Malaysia, dia punya kadar pengangguran sama lebih kurang macam di US. Okey saya pun tak tahu. Kalau tanya dengan jiran sebelah rumah, ramai dia yang mengganggu. Okey, tak tahu dia punya persen tu dia ambil daripada mana kat Malaysia ni. Kenapa dia menjadi topik utama? Sebabnya kalau orang bekerja, orang akan dapat gaji. Bila orang dapat gaji, orang akan spending. Okey, faham orang akan spending, orang akan berbelanja. So, ekonomi rancak membantu pertumbuhan kepada negara. Itu dia lihat kepada orang menganggur. Orang ni kerja ke tak? Kalau tak, ramai yang tak kerja, ada something wrong lah dekat ekonomi. Okey, faham ini data-data yang kita boleh lihat dalam apa orang kata, dalam news kita lah. Yang hot-hot, contoh NFP minggu lepas. Tak kerja semua sekali trade forex. Itulah. Itulah dia orang tak dapat buat bancian tu. Macam mana bancian ni boleh 5% ke bawah? Tak tahu macam mana. Ramai rasanya yang tak bekerja. Yang menganggur pun ramai. Okay? Okey, yang ni NFP. Siapa selalu bergembira trade NFP? Minggu lepas kita dah bergembira kan. USD kuat ke lemah? Efek dia pada hari Isnin. Yang tak kahwin pun ramai. Okey. Hari Isnin semalam yang baru dia punya efek. Impact dia. Okey. Semalam baru kita nampak USD kuat. Nampak satu hari habis Jumaat masuk ke Isnin barulah dia ada movement. Okay, tu NFP. NFP ada 3 data yang keluar, employment, NFP, lepas tu satu lagi average earning. Average earning merupakan data inflation yang dilihat oleh Fed. So kita kena lihat ketiga-tiga data tu. Baru kita boleh buat kesimpulan, kuat ke lemah?
Okey? Okey, NFP selalunya melibatkan tahap volatility yang tinggi. Wah, siapa yang trader yang trade pada tahun 2012, 2013 ke bawah, 2014 ke bawah lah. Itu waktu tu gembira. NFP bukan macam sekarang. So, suam-suam kuku je nak bergerak. Bersen pun lagi jauh bergerak dia. Okey? Ini sikit bergerak dia NFP. Kalau waktu dulu 100 200 pip tu tak sempat nak like rokok dah pergi 200 pip. Okey. Sekarang tak tahu dia punya tu lebih sopan sikit pergerakan dia. Kalau tak dulu semua jackpot NFP jackpot. Alright. So next adalah perdagangan. Imbangan perdagangan. Apa dia? Trade balance. Kita nak lihat siapa ekonomi yang siapa negara yang mempunyai ataupun import export dia sebagai main dia punya sumber. Okey, pendapatan income utama dia. Contoh macam AUD, New Zealand yang pentingkan trade balance. Okey, dia merupakan sumber utama dalam dia punya ekonomi. Okey. Okey, trade balance. Okey, contoh macam AUD, kalau kita lihat dia punya trade balance negatif, bermaksud apa? Import dia lebih banyak daripada export. Sebagai negara pengeluar, okey, dia perlukan export lebih banyak daripada import. Tetapi kenapa tak di-applykan kat Jepun? Jepun memang dah terang-terang jelas dan nyata dia punya export tu akan lebih banyak. Okey. Itu dia tak jadi pemerhatian. Sekarang pemerhatian untuk Jepun adalah inflation data. Dia tak pandang dia punya imbangan perdagangan. Melayu. Exempted ni dia punya Melayu ni. Okey. Imbangan perdagangan, trade balance. Kalau kita lihat trade balance kukuh untuk negara-negara pengeluar, kita akan nampak kekuatan bagi negara tersebut. Contoh yang jelas adalah AUD. Okey, ada tak yang ni pernah tak dengar tips ni? Selalu Zuli akan sharing tips ni. Nak tak tips ni? Siapa nak? Tulis sikit, saya nak. Lihat siapa yang aktif. Jepun laju nak Wah, okey. Riza. Dungat. Okey, ini selalu yang Zuli sebut. Untuk kita trade New Zealand, kita tengok euro. Okey. Kalau kita nampak kekuatan daripada euro, kita akan nampak correlation dia. New Zealand pun akan mengukuh juga. Okey, sebagai contoh, jom kita lihat pada Finviz kita. Logik ke tak benda lah ni? Okey, kalau kita nak trade New Zealand, okey, nak trade New Zealand, cakap, kesian New Zealand, tak ada orang nak trade dia. Okey, tak apalah, saya jadi orang pertama lah nak trade dia. Kita dah niat macam itu, nawaitu macam itu. Okey, terus lihat kepada euro. Kalau euro kukuh, kita akan nampak New Zealand pun akan follow juga. Okey, New Zealand pun akan follow. Sebab apa? Import ke export export New Zealand yang utama adalah ke euro. Okey, antara terbesar ada ke euro. Okey, dia punya rakan dagang. So, New Zealand dengan euro. AUD dengan siapa? Siapa tahu? AUD dengan siapa? Kita nak lihat siapa kawan dia. It's not that anything's going wrong. It's the sheer volume of people that come. Gold. Nazrin, gold saja. China, okey? Okey, betul. China. Apa berlaku dekat member dia terkena dekat China. Okey, China. Direct China. Okey, Saiful US tu dia punya musuh China. Dia bukan geng, dia tak geng. Macam mana kau boleh jadikan dia geng? Okey, US tak geng dengan China. Dia rival. Dia dalam dua kuasa besar dunia. Dia sentiasa compete each other. Okey, kalau AUD kita lihat China. Kalau New Zealand pula, kalau New Zealand kita lihat euro. Okey, itu dia. Kalau kita nak trade New Zealand, dah memang dah steam sangat ni. Dah tak tahu dah ni. New Zealand ni dah cakap dah dekat bawah sangat ni. Aku nak try juga nak geram dia tengok New Zealand ni. Macam mana kita lihat euro. Kalau euro dalam keadaan kukuh pada hari itu, mungkin kita ada chances untuk New Zealand. Tapi janganlah lama-lama New Zealand. Untuk cuit-cuit okey. Tapi pastikan tengok member dia, kawan baik dia. Okey tak?
Kalau kawan baik dia pun senak juga, janganlah. Janganlah cari pasal, okey? Dia pun dalam keadaan yang tak okey tau. Ekonomi apa ni kata, sentimen dekat euro sekarang. Euro pun dalam keadaan so-so dia. Ini sebab risk on table. So kita nampak kekuatan AUD, euro naik, USD lemah. Okey. Faham Letak note. New Zealand, euro. Itu geng dia. Okey, jom. Next. Yang kita ada berapa? Ada 15 minit. Okey, indikator ekonomi mendapat manfaat. Okey. Ini semua sekali kita tak perlu mengkaji sampai dalam. Kita just tahu je info tu. Kita tahu macam mana kita nak gunakan. Tak perlu jadi sampai ekonomis. Memang ambil, siapa yang kata ambil degree untuk ekonomi. Tak perlu. Okey. Kita nak jadi trader, kita just tahu saja. Kalau kita nak mendalami, bagus. Belajar benda ni. Menarik. Saya cerita dia sikit. Saya untuk faham apa yang Zuli sembang masa baru-baru kenal dia, mak ai. 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan macam tak tahu apa benda dia mencarut tu. Tak faham apa benda dia berbual. Okey? Jangan report kat dia. 4 bulan, 3 bulan, tak tahu apa benda dia, sepatah haram pun dia berborak tak faham. Tapi follow je. Dia pergi Johor, dia pergi KL, follow ke KL. Lepas tu dia type, baca, save nota tu. Simpan nota tu, baca. Tak O lagi, tak dapat nak O lagi. Ini rupanya dia carut kan. Tak dapat idea pun, tak dapat gambaran tu. Tapi satu dia cakap. Okey? Dia cakap satu je. Dia kata ni, kau kena percaya kepada trading proses. Itu je. Percaya kepada trading proses dan percaya kepada learning curve. Itu dia kata. Learning proses kita tu kena percaya. Tak ada kita belajar terus bijak. Kalau bijak dan Kita lagi jalan. ramai jalan terbang dia kata. Okey. Benak betul kepala dah 6 bulan ni. Bukan yield curve. Bukan yield curve. Kalau yield curve tu US 10 years dengan 2 years. Try check. Okay. Learning process kita. Sebab orang punya learning curve. Itu learning curve setiap orang lain-lain. Ada orang cepat, ada orang tu. Okay. Ada orang lambat. Macam saya. Okay. Saya punya pembelajaran. Saya lebih suka orang terus direct mentoring. Okay. Mana betul, mana salah. Saya lebih suka macam gitu. Macam Kak Yu pun sama juga. Tak pergi kelas langsung. Tapi cari seorang yang boleh ngajar. Jawab exam. Cemerlang. Okay. Itu dia. Mentoring. Cari mentoring. Cari mentor yang boleh mengajar kita. Itu lagi terbaik. Okay. Jadi pasu bunga 1 tahun. Muhammad Harib. Okay. Cik Melo. Bagus. Saya kalau boleh kita pergi ke Zuli dulu. Saya open ke dia. Saya hanya membantu dia. Saya assist dia. Okay, Jebon. Saya membantu dia. Saya punya part, saya syllabus lebih kepada technical. Okay, kalau kita dah ada sistem, dah ada trading proses kita dalam technical, dah ada sistem trading, next level, nak pergi next level, kita boleh pergi ke Zuli. Okay, itu lagi cantik. Sebab dia besar. Zuli punya skop besar sangat. Terlalu besar. Okay, jom sambung. Ini kita ada leading, lagging indicator, indicator, lagging indicator dan coincident indicator. Apa benda Allah tu? Okey. Yang pertama adalah leading, contohnya pasaran saham. Okey, equity market. Bila kita lihat equity market tengah bullish, okey, kita nampak sentimen sekarang adalah dalam keadaan bullish ataupun negara tu dalam keadaan bullish. Okey, dia punya ekonomi dalam keadaan sihat. Okey, kedua adalah pesanan baru pengeluar. English dia apa benda ni? Manufacturing new order. Okey, betul manufacturing new order. Alright. Ketiga barangan pengguna, lepas tu keyakinan perniagaan, lepas tu keyakinan perniagaan ni adalah business confidence. Permit bangunan. Lepas tu maksudnya housing permit. Okey. Lagging indicator pula adalah contohnya data pengangguran dan GDP. Itu adalah lagging. Okey, macam mana kita nak kaitkan ni? Ada lagging lah, ada coincident lah. Apa benda lah ni? Macam mana kita nak kaitkan dengan dunia trading ni?
Okey, leading adalah kita membuat kita punya idea ataupun compelling market model terhadap apa yang kita jangkakan untuk currency tu. Contoh. Okey. Apa dia keadaan dia dalam keadaan yang bagus ke tak? Itu yang kita nak lihat. Okey, kalau indikator lagging pula, lagging indicator adalah macam mana pengangguran GDP. Data yang dah lepas. Kita dah tahu data yang lepas dia menunjukkan apa. So dia punya reaction hanya takat tu je. Contoh dia kuat. Okey, dah kuat sampai situ. Dah. Itu saja dia sebab dia lagging indicator. Dia tak memberikan apa-apa next dia. Okey. Lepas tu coincident adalah macam mana? NFP, pengeluaran industri, jualan pembuatan dan perdagangan. Okey, coincident macam data NFP. Okey, dia boleh menjadi pemangkin, dia just catalyst. Untuk okey next dia boleh naikkan rate ke tak? Macam tu. Okey, dia boleh jadi pemerhatian data pada waktu tu. Pada waktu tu saja. Dia boleh jadi catalyst. Catalyst apa? Pemangkin. Okey, faham Itu saja. Mentor nombor 1. Betul, Riz. Cari mentor. Penguat. Semangat translate. Maksudnya lagging ni macam kesan jangka masa pendek. Yes, betul. Sebab benda tu dah lepas. Kita dah tahu dah. GDP dia lemah. Okey, dah lemah. That's all. Ada polisi dia. Monetary policy, dia keluar range 2.5 hingga 3.5. Dia keluar 3.7. Kuat sangat. So kita nampak kekuatan dia lama lah. Sustain move. Lagging. Orang pakai bersukan. Otak dia. Tak. Okay. Okay, next adalah berita menggerakkan pasaran. Okay, bergantung kepada keadaan semasa ekonomi, kepentingan relatif pengumuman ini boleh berubah. Okay, sebagai contoh, kadar pengangguran untuk bulan ini mungkin lebih penting berbanding keputusan kaedah faedah ataupun perdagangan. Okay, kita lihat apa yang jadi pemerhatian data, fokus data. Itu kita kena lihat dalam polisi. Okay, ini untuk fundamental analysis. Kalau kita nak lebih fokus, lebih mendalam, kita boleh follow si Fuzuli punya kelas. Minggu ni dia cuti. Dia sambut birthday anak dia ke apa benda. Okay, saya di kelas di KL. Siapa-siapa rakyat KL boleh join. Okay, pada minggu ni tau. Kita jumpa di KL. Jangan takut, tak ada fundamental analysis. Jangan takut. Kelas kat mana? Kat arah Damansara. Siapa-siapa yang di KL ada sistem ke, nak tunjuk ke, kita nak improvise apa-apa ke, boleh tengok di KL. Boleh tengok pula, boleh datang. Sabtu ni, Sabtu Ahad. Nazrin pada muka tak dapat join. Tolong tengok sistem. Haziq boleh. Bawa sistem, kasih complete. Okey, boleh tengok-tengok. Lepas tu dah lepas, submit ke Zuli. Okey berita menggerakkan pasaran. Jom, next. Ini semua sekali news. Kita boleh baca dalam Forex Factory ataupun nanti slide ni saya akan post dalam Telegram. Siapa yang belum ada dalam Telegram lagi, tulis saya belum ada. Nanti saya akan paste link Telegram. Apa nama grup dia? CTFX Market Discussion. Okay, siapa yang belum datang? Roger Okay, semua siapa belum datang? Siapa belum masuk grup tu? Dah masuk semua? Okey, cantik. Ini nanti semua sekali boleh baca. Okey, kita teruskan ke next. Jualan runcit lah. Macam dia punya macam-macam ada news PPI, Tenkan. Okey, ini konsep dia. Kita ada dua kaedah. Masuk macam mana kalau news release ni? Kita nak bertindak proaktif ataupun reaktif. Okey? Proaktif ataupun reaktif. Bermaksud macam mana? Kalau proaktif, kita memang agresif. Kerja nak laju sebelum news, lagi seminit sebelum news kita masuk. Itu jenis kering lah. Okay? Dia dah tahu, dia dah dapat ramal masa depan apa yang akan berlaku. So dia masuk sebelum news. Okay? Kalau reaktif ni, kita lihat biar news tu dah jalan dulu, baru kita masuk. Okay? News dah jalan, baru kita masuk. Okay. Ni saya nak share satu.
Nak tahu tak? Macam mana kita nak trade news kalau dia di luar range? Siapa nak tahu? Ada? Niza? Ada? Jebon? Okay. Ada lagi nak tahu? Dua orang ke? Dua orang kita PM tepi lah. Okay. Siapa lagi nak? Okay, Saiful, Aziz. Okay, cantik. Okay. Untuk kalau news tu, dia keluar daripada range. Okay. Nak tahu range tu daripada mana? Kita lihat Zuli punya webinar. Kita tengok kan Zuli ada Reuters tau yang berbayar. So, kalau ada news tu, news yang penting contohnya min dan max tu. Contoh forecast. Ni. Kita lihat Forex Factory. Okay. Okay, kalau contoh dia. Mana yang seronok? PPI 0.2 ni. Dia forecast 0.2. Ini yang kita nak tengok. 0.2 sebenarnya kalau di Zuli punya platform tu ada min dan max. Kita jeling-jeling dekat situ. Apa min dia, apa max dia. Contoh min dia adalah 0.1 dan max dia adalah 0.3. Keluar data 0.4. Okey, melebihi daripada max. Itulah kita akan gunakan 5 minutes rule. Bermaksud macam mana? Dia akan ada sustain move selama 5 minit. Dia tak akan retrace. Okey? Dia akan move terus. So dalam masa 5 minit kita tekan je. Contohnya kalau dia kuat kita tekan buy. Kalau dia lemah kita tekan sell. Selama 5 minit dia 5 minutes rule dia akan ada sustain move. Dia boleh bergerak lama. Okey? Kita tengah follow je. Itu dia. Nak tahu macam mana? Tengok Zuli punya webinar. Cakap dia try buka economic calendar yang ada min dan max. Tips dia. Ini pancing orang sebelah punya tu platform. Okey, faham itu tips tau. Siapa-siapa yang rasa nak bergembira guna SMP ataupun nak bergembira trade news, tengok situ. Dia ada 5 minutes rule. Keluar data lebih daripada range, tekan je. Akan follow arah. Okey, faham Okey. Okey, dah tamat rasanya. Untuk reaktif pula, kita akan tunggu dia pullback baru kita masuk. Siang tadi yang Euro kat Forex Factory merah tapi makin menguat. Okey, kita lihat USD. Ingat bila USD tak jadi pilihan, dia akan jadi faktor liquidity. Faham Faktor liquidity. Siapa liquidity paling tinggi? US. Kedua, Euro. Ketiga, JPY. Keempat, GBP. So, bila USD tak menjadi pilihan, dia akan tukar kepada Euro. Okey, faham Itu dia. Itu memang basic konsep untuk liquidity. Siapa yang paling banyak digunakan. Bila dia tak menjadi pilihan, dia akan beralih kepada orang lain. Dia akan currency yang kedua pula. Okey, jom sesi kita bertrade idea. Ada apa-apa yang kita nak share? Okey, jom. Saya share dulu apa lepas tu korang pula. Macam saya mengambil langkah untuk short AUD lagi, tetapi sehingga bila? Bukan sekarang. Saya akan tunggu di level sini, saya tunggu price action di atas sini. Apa yang berlaku di sini baru saya akan buat tindakan. Okey, nak tahu apa dia? Nanti hari Khamis nanti baru saya ajar untuk melihat price action. Macam mana kita lihat price action di zone-zone tertentu. Apa yang kita nak lihat? Macam mana confirmation yang jelas, terang dan nyata. Okey. Selalu kita dengar kan, trader cakap trade apa yang kita nampak, trade apa yang kita nampak kan. Ini dia. Nanti hari Khamis nanti baru kita akan tunjukkan. Esok kita akan gunakan kita akan masuk apa topik esok? Technical approach pula. Okey, masuk webinar Zuli. Okey, boleh. Okey, kita punya sesi dah habis. Ini just nak share apa trade idea yang ada. Okey, Saiful. Terima kasih, Saiful. Sell ke kat situ? Bukan, Zik. Tunggu price action di sini. Okey, kita tunggu price action di sini dan menjadi pilihan untuk sell AUD. Okey. Terima kasih. Okey.
Semoga Allah beri kesejahteraan hidup, dunia dan akhirat. Mantap. Okey, Norden, terima kasih. Ini saya punya trade idea lah. Ada rakan-rakan yang nak tengok apa-apa? AU. Kejap. AU apa benda yang menarik? Okey, AU. Boleh try tengok. Rasanya macam dah sampai zone yang menarik. Sekejap saya lihat dekat saya punya ni. AUD, USD. Betul. Ini okey. Saya tunggu price action sekarang. Sekarang saya tunggu price action. Apa level dia? 7434. 7434. Okey, kecilkan sikit. Kita melihat price action di sini. Okey. Saya tunggu price action. Mantap. Siapa ni? AU ni? Wah, Zik. Okey. Okey, saya tunggu price action di sini. Apa yang kita nak buat? Okey, kita dah nampak bentuk doji lah, bentuk macam-macam dah ni. Sekarang apa yang kita nak tunggu adalah price breakout ni. Ini memang mantap ni. Siapa bagi ni? Bagus. Okey, di situ. Price breakout di bawah sini, close di bawah sini, memang saya bergembira lah. Itu je nak cakap. Okey. Itu je. Kalau dia close bawah ni, baru kita boleh buat sesuatu. Okay, next. Breakout 50% long candle tu. Tak, 50% body je 50% body. Nak buat apa? Saya prefer untuk jual AUD. Dan buy USD. Itu je saya nak buat. Tak bagi signal Ni bukan signal. Nampak? Selamat. Okay, apa UJ? EJ saya ada share juga. EJ ini je Dah keluar bermacam-macam dah dekat sini. Dan ada satu dominant candle di sini, solid candle. Dekat sini saya menunggu. Tetapi, ingat risk reward, faktor risk dan reward. Selepas dia breakout sini, kita kena close partial di sini ataupun BE kan kalau price dah sampai sini. Sebab kita perlukan, kalau kita nak hold lagi, kita perlukan dia lepas zone ni baru kita boleh buat sesuatu. Kita nak sikit dia profit dia. Tapi kita perlukan tunggu kat sini. Yang bawah sini. Sebagai penentu dia. Boleh dia turun lagi ke tak? Tak kaya. Hajar kau Okey. Dekat bawah sini kita tunggu. Dia boleh turun lagi ke tak? Okey, faham ini kita tunggu. Cantik ni. Price action dah cantik. Tinggal tunggu sikit lagi. Confirmation. Okey, tinggal tunggu confirmation. Tinggal price close di bawah sini. Baru kita buat sesuatu. Okey, UJ. Okey, ni GU. Kita ambil yang mana yang dah guna. Ni ni gold. Gold pun sama. Okey. Gold saya tunggu di atas ini. Lihat apa tindakan harga di situ. Apa price action di situ. Okey, faham saya tunggu di sini. Apa dia nak buat di sini. Baru kita membuat sesuatu. Okey. EU pun nampak macam EU. Okey, buat apa? UJ. Mana nak share? AU Decade ada. AU. Kita buka satu Apa tadi? UJ. Okey UJ kita nak buat apa? Saya tak favor tau UJ ni sebab dua-dua dalam keadaan kuat. Okey, sideways. Kita boleh ambil pendekatan no trade ataupun kita nak cari pucuk akar. Time kat atas kita sell, time dekat bawah kita buy. Okey, kita makinkan satu level support dan satu level resistance. Kita tunggu price action di situ. Sebab apa no trade? Sebab dia ni berdasarkan market structure, sekarang dia tak menunjukkan ke mana-mana. Faham tak? Dia menunjukkan sideways market. Okey, Jebon? Sekarang dia menunjukkan sideways market. So, berdasarkan sentimen pun dia dalam keadaan yang tak cantik. Sebab apa? USD kuat, JPY pun kuat. Yang ni, yang pattern number yang ke kanan ni, kelabu ni.
Tu yang market structure, dia tolong lukiskan. Indikator ni bijak ni. Dia tolong lukiskan market structure untuk kita. So kita nampak dia sideway ke kanan. So apa yang kita boleh buat adalah kita makinkan high, low, support and resistance, baru kita buat sesuatu di level-level tu. SM kedekut tak nak bagi Indi. Kan? Itulah. Siapa yang ada deposit dalam tempoh sebulan ni, boleh pau dia orang. Jangan takut, pau saja. Okey. Sesi kita dah tamat. Ada apa-apa soalan lagi? Rakan-rakan? Besok di waktu yang sama kita masuk technical approach. Okey Zik, terima kasih. Jebon, terima kasih. Cik Melu, terima kasih. Kamasu. Kamasu ada. Terima kasih. Kamasu, terima kasih. Okey, terima kasih semua sekali. Hirwan, Dungat, Liu. Okey, Liu, Niza. Jumpa lagi kita. Okey, Nazri, terima kasih semua sekali. Kita berjumpa lagi esok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita tutup dengan sesi kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.